Hai, Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kembali dengan cikgu dalam kelas akaun. Hari ini kita nak masuk bab baru iaitu bab 2, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, dalam tajuk ni pada hari ini cikgu akan cover untuk komponen-komponen akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan dan juga item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Okey, di akhir pembelajaran nanti, cikgu nak semua sekali dapat mengenal pasti setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi, dapat mengenal pasti setiap komponen penyata kedudukan kewangan, dapat membezakan belanja operasi dan bukan operasi, serta dapat membezakan hasil operasi dan juga bukan operasi. Okey, kita tengok dulu. Apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam penyata pendapatan ataupun kita sebut juga sebagai akaun perdagangan. Okey, dan kita nak tengok juga komponen yang ada di dalam komponen akaun untung rugi. Okey, dalam akaun perdagangan di bawah penyata pendapatan, okey, di bawah penyata pendapatan kita ada akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Okey, akaun perdagangan terdiri daripada dua komponen iaitu jualan bersih dan kos jualan. Manakala akaun untung rugi terdiri daripada hasil dan juga belanja. Okey, cikgu akan briefing setiap satu komponen ni dengan lebih details selepas ini. Okey, kita tengok dulu format. Format ataupun komponen yang ada di dalam format tu dalam akaun perdagangan adalah seperti berikut. Kita bermula dengan jualan, tolak pulangan jualan dan dapat jualan bersih. Okey, kemudian kita akan tolak dengan kos jualan. Nak cari kos jualan, ini adalah step-step dia. Sampailah kita dapat untung kasar. Okey, untung kasar ni kita peroleh daripada jualan bersih tolak dengan kos jualan. Dapatlah untung kasar. Okey, untung kasar ni belum lagi untung. Okey, belum lagi kita nak guna untuk bayar belanja-belanja. Okey. Jadi untuk dapatkan untung bersih, kita akan dapatkan daripada akaun untung rugi. Okey, akaun rugi, nampak akaun untung rugi bermula dengan untung kasar. Jadi kita akan dapatkan untung kasar terlebih dahulu baru boleh buat akaun untung rugi. Okey. Apabila dah dapat untung kasar, kita akan tambahkan dengan hasil yang ada di dalam perniagaan tu, tolak dengan belanja yang kita belanjakan dalam perniagaan, maka last sekali kita akan dapatlah untung bersih. Untung bersih ni lah kita boleh guna untuk peribadi lah. Okey? Baik. Jadi untuk kedai ni kita dapat lihat untung bersih dia adalah 9834. Tapi kalau kamu dapat jawapan yang negatif, apabila kamu tolak untung kasar tambah hasil tolak belanja, kamu dapat jawapan negatif. Contohnya negatif 200. Maksudnya di sini ini bukan lagi untung tapi ini adalah rugi bersih. Okey, kalau dapat negatif tu rugi. Kalau jawapan kamu positif, untung bersih. Okey. Boleh ya? Baik, kita sambung. Okey, jualan bersih. Okey, jualan bersih tadi ada dalam komponen-komponen akaun perdagangan kan? Okey, jadi kita nak tengok apa itu jualan bersih. Okey, jualan bersih ni adalah hasil. Hasil operasi yang terdiri daripada jualan dan juga pulangan jualan. Jadi rumus dia di sini, nak dapatkan jualan bersih, jualan tolak dengan pulangan jualan. Maka dapatlah jualan bersih. Okey. Apa itu pulangan jualan? Okey, pulangan jualan tu adalah pelanggan dia memulangkan semula barang niaga yang dia beli daripada kita tu kerana mungkin berlaku kerosakan, mungkin dah sampai tarikh luput, mungkin tidak menepati ciri-ciri spesifikasi barang yang dia nak, maka berlakulah pulangan jualan. Okey, pulangan jualan di sini membawa maksud memulangkan barang niaga untuk ditukarkan dengan barang lain yang lebih baik. Okey, itu maksud pulangan. Jika tidak berlaku pulangan, maka jualan ni lah adalah jualan bersih. Okey? Kos jualan. Kos jualan adalah kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Termasuk inventory. Inventory ni kita selalu sebut stok. Tapi dalam akaun kita sebut inventory. Belian. Belian ni kita beli barang niaga untuk kita jual lah. Pulangan belian. Okey, pulangan belian. Kalau tadi pulangan jualan, pelanggan yang memulangkan barang dekat kita sebagai peniaga. Tapi pulangan belian adalah kita sendiri memulangkan barang kepada pembekal.
Mungkin berlaku kerosakan. Okey, ada antara barang tu tidak menepati ciri-ciri yang kita nak, ataupun barang tu dah luput, ataupun barang tu terlebih, okey, terlebih daripada kita yang beli, maka berlakulah pulangan belian. So, kamu kena ingat pulangan belian ni adalah kita sendiri pulangkan kepada pembekal. Dan angkutan masuk adalah charge pengangkutan untuk menghantar barang, kita bayarlah. Okey. Kemudian hasil. Hasil adalah pendapatan yang dijana dalam perniagaan. Sebagai contoh, komisen diterima dan faedah diterima. Okey, hasil ni adalah duit. Segala duit yang masuk dalam perniagaan kita sebut sebagai hasil. Kemudian belanja adalah perbelanjaan yang dibayar dalam perniagaan. Apa saja yang duit yang keluar daripada perniagaan untuk tujuan perniagaan kita sebut sebagai belanja. Contoh kat sini kadar bayaran. Kadar bayaran tu adalah bil air, bil elektrik. Kita sebut sekali saja kadar bayaran. Okey. Kemudian kita bayar gaji pekerja, sewa kedai. Itu contoh-contoh pembelanjaan. Banyak lagi sebenarnya belanja-belanja perniagaan. Okey. Seterusnya, kita nak tengok komponen dalam penyata kedudukan kewangan. Ataupun selepas ni cikgu akan sebut PKK. Okey, PKK ni ada 5 komponen yang ada yang kamu kena tahu. Okey, dalam akaun basic lah. Basic belajar akaun adalah akaun perdagangan dan untung rugi tadi yang cikgu terang tadi yang dapat untung atau rugi bersih. Yang kedua, penyata kedudukan kewangan. So, ini adalah basic dalam belajar perakaunan. Kamu memang kena master betul-betul sebab kalau kamu melanjutkan pelajaran nanti ambil bidang perakaunan pun inilah basic yang kamu kena belajar juga. Okay, ini basic perakaunan. Okay, so terdiri daripada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa dan juga equity pemilik. Okay, cikgu akan terangkan secara detail satu persatu. Okay, ini adalah format penyata kedudukan kewangan. Okay, kita akan belajar lebih detail lagi nanti bila kita nak buat PKK nanti. Cuma kamu kena tahu apa itu aset bukan semasa, apa itu aset semasa. Okay, ini adalah contoh-contoh lah. Aset bukan semasa adalah kenderaan. Aset semasa inventory, akaun belum terima, bank tunai. Liability semasa, equity pemilik dan juga liability bukan semasa. Itu komponen yang ada dalam PKK. Okay, kita nak tengok satu persatu sekarang ni. Baik, kita nak tengok item. Item, tadi cikgu terang secara ringkas saja. Kali ni kita akan menyelami setiap item tu. Okey, penyata keuangan, setiap perniagaan mesti sediakan penyata keuangan. Dalam bab 1 kita dah belajar siapa yang perlu sedia, siapa yang nak menggunakan penyata keuangan ni. Okey, cikgu kita dah belajar dalam bab 1. Okey, terdiri daripada 2 iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Dalam akaun perdagangan dan untung rugi ada hasil dan ada belanja. Manakala di dalam penyata kedudukan keuangan kita ada aset, liability dan equity pemilik. Okey, itu item secara ringkasnya kita dapat tengok dalam rajah ni lah. Okey. Okey, kita nak tengok apa itu hasil. Okey, hasil tadi cikgu bagi tahu secara ringkas hasil ni merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan. Okey, sorry ada salah hijau sikit kat sini. Okey, hasil, ingat hasil tu adalah duit yang masuk dalam perniagaan. Itu adalah hasil. Cuma kamu kena tahu adakah itu hasil operasi ataupun hasil bukan operasi lah. Okey. So, kita ada 2 kat sini. Hasil operasi ataupun hasil bukan operasi. Okey, hasil operasi ni adalah pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Contoh adalah jualan barang niaga. Okey, contoh kalau kedai kain, maka hasil operasi dia adalah jualan kain. Okey, sebab itu adalah pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian dia. Okey, kalau kedai kasut, maka pendapatan dia ataupun hasil operasi dia adalah jualan kasut. Okey. Okey, kemudian hasil bukan operasi. Pendapatan yang dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung. Okey, keyword dia di sinilah secara tidak langsung dengan aktiviti utama. Kalau tadi hasil operasi berkaitan dengan aktiviti utama,
Tapi yang ni bukan yang melibatkan aktiviti utama, tapi dia adalah pendapatan perniagaan. Okey, contoh di sini dia ada buat pelaburan dalam mungkin dalam ASB, okey, ataupun syarikat-syarikat pelaburan lain, maka dia dapat keuntungan yang kita sebut dividen. Itu bukan daripada operasi dia lah. Kemudian mungkin dia ada buat jualan aset bukan semasa. Jualan aset bukan semasa ni adalah mungkin dia jual kenderaan yang lama yang dia dah tak nak pakai, so dapat keuntungan. Ataupun dia jual perabot, ataupun dia jual alatan pejabat dia, maka dia akan dapat keuntungan. Maka itu adalah hasil bukan operasi. Okay? So kena ingat hasil ada dua, iaitu hasil operasi, hasil bukan operasi. Okay? Seterusnya belanja. Okey, belanja merupakan perbelanjaan yang dibayar dan pembelanjaan yang akan dibayar pada masa depan. Senang nak ingat, belanja ni adalah duit yang keluar daripada perniagaan kita untuk tujuan perniagaan. Okey, ada dua juga, iaitu belanja operasi dan juga belanja bukan operasi. Okey, belanja operasi, belanja yang terlibat secara langsung. Keyword dia kat sini. Dalam aktiviti utama. Aktiviti utama lah. Okey, cikgu mesti lagi pakai kedai kasut tadi. Okey, kedai kasut. Apakah belanja yang terlibat, okey, yang kita kena bayar dalam aktiviti utama? Okey, dalam aktiviti utama kita akan beli kasut lah, inventory dia kan. Okey, kita akan beli inventory, iaitu stokkan sendiri. Kemudian kita kena bayar gaji pekerja kan. Of course lah ada pekerja. Kemudian kita nak bayar bil elektrik, bil air yang kita sebut sebagai kadar bayaran. Okey. Kemudian sewa kedai. Okey, ini adalah contoh-contoh belanja operasi. Belanja yang terlibat secara langsung. Yang dia memang kena bayar. Kalau dia tak bayar belanja operasi ni, perniagaan dia tak boleh beroperasi. Itulah belanja operasi. Okey. Manakala belanja bukan operasi pula adalah belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti perniagaan tapi kena bayar. Okey, apa dia? Contoh dia adalah faedah atas pinjaman bank. Faedah ni adalah bila kita buat pinjaman bank, kita kena bayar lebih daripada yang kita pinjam. Itu kita sebut sebagai faedah. Ataupun kita selalu sangat sebut sebagai bunga kan. Banyak pinjam duit mesti ada bunga. Itulah faedah atas pinjaman bank. Okey, contohnya kalau kita pinjam RM20,000, kita tak bayar balik RM20,000. Okay, kita akan bayar balik lebih daripada tu. Contohnya mungkin kita bayar balik RM50,000. Jadi RM30,000 tu adalah faedah atas pinjaman bank. Itu faedah tu adalah keuntungan kepada bank lah sebab dia bagi pinjam duit kat kita. Sama juga dengan faedah atas overdraft. Overdraft ni adalah pinjaman bank juga. Okay, cuma nama dia overdraft. Pinjaman jangka pendek. Overdraft ni adalah pinjaman jangka pendek. Maksudnya kita pinjam saja, mungkin kurang daripada setahun. Pinjaman bank tadi lebih daripada setahun lah. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu beza dengan overdraft. Okey. Baik, seterusnya aset. Okey, aset ialah harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk menjana hasil dan untuk menjalankan perniagaan. Aset, ingat, keyword dia adalah harta. Harta perniagaan lah. Okey. Aset terbagi pada dua, iaitu aset bukan semasa dan juga aset semasa. Okey, aset bukan semasa ni dia bersifat tahan lama tau. Okey, yang boleh digunakan melebihi 1 tahun keuangan dan tahap kecairan yang rendah. Apa maksud tahap kecairan yang rendah? Tahap kecairan yang rendah ni adalah kita susah nak dapatkan tunai daripada aset tersebut. Kita susah nak cairkan dia. Okey. Kita tengok contoh. Contoh dia premis, kenderaan, alatan pejabat, perabot. Okey, kita susah nak cairkan dia sebab apa? Sebab kita kena jual dulu premis tu, kenderaan tu, baru kita akan dapat cash. Itu maksudnya tahap kecairan yang rendah. Okey, manakala aset semasa pula adalah aset perniagaan yang dapat ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun dan tahap kecairan dia tinggi. Tinggi maksudnya senang kita nak tunaikan dia. Contoh tunai. Okay, kita jual barang, kita dapat duit cash, itu tunai. Kemudian kita pergi simpan dalam bank, nama dia bank. Inventory adalah stok dan akaun belum terima adalah hutang pelanggan kepada kita, peniaga, yang masih belum dibayar, tapi kita klasifikasikan dia sebagai aset kita lah, harta kita sebenarnya, tapi belum dapat. Okay, akaun belum terima adalah hutang pelanggan. Okay. Liability. Okay, liability keyword dia adalah hutang. Ada dua juga, liability bukan semasa dan liability semasa.
Liability bukan semasa ni hutang jangka panjang. Keyword dia kat situ. Iaitu pinjaman bank. Pinjaman bank ni lebih daripada setahun. Dia 10 tahun, 20 tahun. Okay. Dan